Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik bersama dengan Teacher Fiza. Baik, hari ini kita akan masuk bab 8 graf fungsi, 8.1 fungsi dan 8.2 graf fungsi. Apa yang awak akan pelajari pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan maksud fungsi, seterusnya membentuk fungsi linear dan bukan linear dan melukis graf fungsi menggunakan skala yang diberikan. Baik, bagaimanakah cara mengenal pasti fungsi? Okey, terdapat dua jenis hubungan yang menghasilkan fungsi. Yang pertama ialah fungsi satu kepada satu. Apa maksud dia ialah? Fungsi satu kepada satu ialah hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai hanya satu imej sahaja. Kita tengok, ini ialah dalam bentuk gambar rajak imej dan objek. Okey, P ialah objek dan Q adalah imej. Fungsinya ialah darab 2. So, 1 darab 2 hasilnya ialah 2. Itu maksud dia. So, satu objek menghasilkan hanya satu imej. Okay, kalau awak tengok yang kedua ini ialah dalam bentuk graf atau sata kartes. Bila fungsi ini tadi, kita transfer dalam bentuk graf, dia akan diplot seperti ini. Okey, di mana bila kita gabungkan atau titik-titik ini kita cantumkan, dia boleh membentuk satu line. Satu line. Nampak kita boleh cantumkan titik-titik ini. Kalau awak tengok, dia sepatutnya lurus. So, ini namanya ialah fungsi linear. Dan ketiga ini ialah dalam bentuk pasangan tertib, iaitu dalam bentuk koordinat. Okey, ini namanya fungsi satu kepada satu. Okey, hubungan yang kedua pula ialah fungsi banyak kepada satu. Okey, banyak kepada satu ialah bermaksud lebih daripada satu objek dihubungkan dengan imej yang sama. Okey, 6 ni gandaan bagi 3. Ini maksud dia. 9 juga adalah gandaan bagi 3. Bila kita transfer dia dalam bentuk satah atau koordinat, kita akan dapat seperti ini. So, titik-titik ini pun kita boleh cantumkan dia membentuk satu line. Nampak? So, ini juga adalah fungsi dan pasangan tertib dia boleh ditulis seperti dalam bentuk koordinat. Okey, terdapat dua juga jenis hubungan yang bukan fungsi, iaitu hubungan satu kepada banyak. Maksudnya, satu objek menghasilkan banyak imej. Bila kita transfer di dalam bentuk sata kartes, kita akan dapat titik-titik yang begini. Kalau tadi fungsi, kita boleh bentukkan dia menjadi garis. Yang begini ke. Okey, tetapi yang ini, dia dah kejap ke depan, kejap ke belakang, kejap begini. So, ini bukan fungsi. Okey? So, dalam bentuk pasangan tertib dia begini. Ini objek dan imej. Objek, imej, objek, imej. Okey? Okey, lagi satu hubungan yang bukan fungsi ialah hubungan banyak kepada banyak. Maksudnya, objek ini menghasilkan banyak imej. Imej yang sama juga daripada pelbagai objek. Bila kita plotkan dia ke dalam graf, dia akan beri bentuk yang begini. So, kita tak boleh cantumkan titik-titik ini tadi menjadi satu graf yang betul. So, ini juga dinamakan hubungan banyak kepada banyak, bukan fungsi. Okey, jelas ada 4 jenis hubungan. 2 adalah jenis fungsi dan 2 bukan fungsi. Baik, seterusnya sekarang kita akan pergi kepada cara untuk membina jadual nilai dan melukis graf. Untuk melukis graf, kita perlu ada jadual nilai ini dahulu. Contoh soalan, lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi y sama dengan 2x tambah 4. Okey, bagaimana kita nak melengkapkan jadual ini ialah kita menggantikan setiap pemboleh ubah x ini dengan nilai-nilai yang telah diberi. Okey, contoh dia untuk x sama dengan 1. Fungsi kita ialah y sama dengan 2x tambah 4. Jadi kita gantikan x itu dengan negatif 1 tambah 4. So, kita akan dapat jawapan dia ialah 2. So, kita isi di sini. Kita lengkapkan. So, ini adalah 2. So, sekarang x sama dengan 0. Daripada fungsi yang sama, y sama dengan 2x tambah 4. Sekarang x kita gantikan dengan 0. Sorry, kat sini ada 2 kurungan 0 tambah 4. So, jawapan dia adalah 4. Masukkan dalam jadual. Kerana soalannya ialah lengkapkan jadual, wajib untuk awak masukkan nilai tersebut dalam jadual. So, yang ketiga ialah 2x tambah 4.
Kali ini X kita gantikan dengan 2. So, 2 kurungan 2 tambah 4. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 8. Setelah awak lengkapkan jadual nilai ini, barulah kita boleh pergi kepada graf, membina graf. Baik, ini ialah sambungan kepada soalan tadi. B. Lukis paksi mengikut skala yang diberikan. Skala paksi X ialah 2 cm kepada 1 unit. Apa maksud 2 cm kepada 1 unit ialah setiap satu senggat ini nilainya adalah 1 bertambah 1, 1. Okey, pada paksi Y 2 cm kepada 2 unit. So, macam mana kita nak buat? Pertama sekali kita mesti berikan senggat-senggat ini nilai-nilainya mengikut skala yang telah diberikan. 1 unit pada paksi X. So, kita namakan ini ialah paksi X. Dan yang mencancang ini namanya ialah paksi Y. 2 cm kepada 1 unit. Maksudnya setiap satu ini guna sifir 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ke belakang negatif number. Negatif 1, negatif 2, and negatif 3. Naik ke atas, ini ialah kosong ya asalan dia. So, naik ke atas 1. Sorry, bukan 1. Kenapa bukan 1? Kerana pada paksi Y dia kata 2 cm kepada 2 unit. Maksudnya kita kena pakai sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Setelah kita letakkan nilai-nilai pada paksi X dan Y, barulah kita plotkan titik-titik ini. So, negatif 2, 0. Negatif 2, 0. So, berada di sini. Okey, cara plot mesti dalam bentuk pangkah kecil. Okey, pangkah kecil. Kemudian kita ada negatif 1, 2. Negatif 1, 2. Okey, di sini. Kemudian kita ada 0, 4. 0, 4. Ini cara untuk kita plot. 1 naik sampai 6. 2 naik sampai 8. 2, 8. 3 naik sampai 10. Okey, bila awak dah plot semua titik, barulah kita cantumkan. Ini kalau awak tengok, dia dalam bentuk dalam garis lurus kan? So, awak wajib pakai pembaris. Okay, kalau lagi satu masa bila awak nak pakai pembaris ialah apabila ia ialah persamaan linear. Kalau awak tengok tadi, dia punya equation ialah Y sama dengan 2X tambah 4. X di sini tidak ada kuasa, iaitu kuasa dia 1. Bila kuasa 1, mesti dia ialah linear. Bila dia adalah linear, wajib pakai pembaris. Itu hint dia. Okay, bila awak cantumkan titik-titik ini, wajib pakai pembaris. Dia mesti lurus. Okay. Memandangkan app saya ni tak ada pembaris, saya cuba juga cantumkan. Okay. Kamu patutnya dapat garis yang lebih lurus daripada ini. Tidak boleh gegar-gegar macam ni. Nampak tak? Kalau kamu tengok dekat saya punya graf ni, dia sedikit bergegar. So, tak boleh graf awak bergegar-gegar macam ni. Okay? Dia tak licin nama dia. Istilah dia tidak licin. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Bina graf bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Okay, kat sini saya letak tanda macam ni. Kuasa 2. Kenapa saya letak kuasa 2? Saya tandakan sebab ini menunjukkan ini adalah graf kuadratik. Apa maksud graf kuadratik? Okay. Kamu hanya boleh pakai pembaris jika ialah graf linear. Tapi ini ialah kuadratik. Bila awak cantumkan titik-titik tu, awak akan dapat bentuk seperti U atau seperti N. Okay, bermaksud kamu tidak boleh pakai pembaris. Okay, sekarang kita cuba lengkapkan jadual nilai ini. So, X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Sekarang kita nak gantikan X dengan negatif 1. So, kita masukkan negatif 1 kuasa 2 tolak 2 kurungan negatif 1 tolak 3. Semua X kita gantikan dengan negatif 1. So, kita akan dapat nilai dia ialah 0. So, letakkan 0 di sini. So, dengan konsep yang sama, step yang sama, kita gantikan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Sekarang kita gantikan X dengan 1. So, 1 kuasa 2 tolak 2 kurungan 1 tolak 3. Okey, kita akan dapat nilai dia ialah negatif 4. So, masukkan nilai negatif
4. Dan untuk ini, kita akan dapat bila awak gantikan dia, y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tolak 3. Kita gantikan dengan 2 kuasa 2 tolak 2 kurungan 2 tolak 3. Maka kita akan dapat hasilnya ialah negatif 3. So, negatif 3. Baik, sekarang kita akan cuba bina graf fungsi bagi x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 ini dalam bentuk satah kartas. Okey, so ini ialah paksi x dan inilah paksi y. Dia kata gunakan skala 2 cm kepada 1 unit. Apa maksud dia? Kita kena pakai sifir 1 bagi paksi x. Dan 2 unit kepada 1 unit. Okey, 2 cm kepada 1 unit untuk paksi y. So, samalah ni. Okey, kemudian ada tambahan bagi graf fungsi x di antara negatif 2 dan 4. Apa maksud dia? Yang ini bermaksud pada paksi x awak mesti bermula dengan negatif 2 dan berakhir dengan 4. So, kita letakkan dahulu pada paksi x. Okey, kosong di sini asalan. Dia kata pakai sifir 1. So, 1, 2, 3, 4. So, kat sini ialah negatif 1, negatif 2. Okey, untuk paksi y pula kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, saya letak sampai 6. Kenapa sampai 6? Sebab dalam graf nilai jadual nilai kita, y paling tinggi adalah 5. Okey, so saya sampai 6 sajalah. So, paling bawah ialah negatif 4. So, kita letak mesti sampai negatif 4. So, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sekurang-kurangnya. Jadi sekarang kita plotkan negatif 2, 5. Negatif 2 naik sampai 5. So kita plotkan di sini. Kemudian negatif 1 kosong. So di sini. Saya tukar warna lah supaya awak lebih nampak. Okey, seterusnya kosong, negatif 3. Kosong turun sampai jumpa negatif 3. So di sini. Okay, 1 naik sampai turun sampai negatif 4. So, 2 di negatif 3. So, di sini negatif 3 kosong dan 4 naik sampai 5. Okey. So, selepas itu kita cantumkan semua titik ini tanpa menggunakan pembaris. Baik, di sini saya tunjukkan yang sebenar ya. Ini ialah dalam bentuk kertas graf awak. Kalau awak tengok, dia kata paksi y 2 cm kepada 1 unit. Dalam graf awak, dia ada dua jenis line. Line yang tebal dan juga line yang kecil-kecil nipis-nipis ni. Okey, untuk 2 cm itu bermaksud pada line-line yang tebal. Sengat-sengat awak pada line yang tebal. Saya tunjukkan tadi kecil-kecil sebab ruangan yang saya ada tu kecil. So, ini ialah yang sebenar. So, sama juga dengan paksi x. 2 cm kepada 1 unit, kita letak sengat-sengat ini pada garisan-garisan yang tebal dalam kertas graf awak. Kemudian kita plot dan kita cantumkan. Ini saya kata tadi bentuk kuadratik. Dia akan membentuk seperti U atau N. Awak tak boleh lukis awak punya graf bila awak cantum dia jadi macam ni. V atau tajam begini. Ini salah. Ini bukan kuadratik. Kuadratik dia mesti dalam bentuk U atau N. Okey, dia mesti lengkuk sedikit. Okey, saya nak tambah sedikit. Sebenarnya kita bukan ada dua jenis graf sahaja ya. Okey, kalau tadi kuasa 1 bermaksud dia ialah linear sama ada awak dapat garis lurus begini atau begini. Untuk kuadratik, awak akan dapat bentuk seperti U atau N. Tetapi untuk kuasa 3, awak akan dapat bentuk seperti S. Sama ada begini ataupun begini. Okey, seperti S. Okay. Kalau dia dalam bentuk pecahan begini, awak akan dapat graf yang begini. Dia macam ni. Okey. Begitu atau begini. So, dia ada 4 jenis graf yang awak pelajari sebenarnya di tingkatan 2 ini. Baik, itu sahaja cara untuk melengkapkan jadual fungsi dan seterusnya membuat graf. Okey. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye!